وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah daripada apa yang direzekikan kepada kamu sebelum datangnya hari yang tiada gunanya harta benda, anak pinak dan sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala beri kesempatan pada kita pada malam ini untuk sama-sama jumpa, sama-sama bertemu. Entah berapa hari pula dapat open ni ya. Tak esok lusa orang dah tarik mula. Asyik naik tak turun-turun. Ala kulli hal, entah Allah Ta'ala beri kesempatan kita hadir majlis-majlis seumpama ni, boleh datang masjid surau, pakat datanglah, pakat hadirlah tuan-tuan. Dan jangan lupa bila kita hadir, kita datang, terutamanya bila duduk di masjid ni, maka jangan lupa nawaitu i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardi. Was-salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alayka. Kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa faham laka dah? Tadi tak ada faham tu. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita sembang ataupun kita bukanlah nak ngajar, tuan-tuan pakar laka dah. Maka malam ni kita nak sembang mengenai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis ni tuan-tuan. Tuan-tuan dengar aja pun dapat pahala yang cukup besar. Amal pula lagi lebih besar. Ingat hadis Nabi, amal hadis Nabi sangat besar pahalanya. Kita dengar pun dah dapat pahala yang besar. Nabi kata, sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Tiga. Pertama, sami'a maqalati, mendengar buah tutur aku. Yang kedua, ingat apa yang Nabi pesan. Dan yang ketiga, melaksanakan macam mana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga perkara Nabi pesan untuk kita buat. Dengar hadis Nabi. Tapi kita banyak dengar apa? Kita banyak dengar komen-komen netizen. Kita pun komen juga dalam Facebook tu. Dah bercakap-cakap. Kita pun tak tahu dah. Baik, hari ni kita nak selesaikan ataupun kita nak keluar daripada pening dalam media sosial tu, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, yang pertama, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu okey. Yang pertama Nabi sebut at-tahuru syatrul iman.
Bersih itu adalah separuh daripada iman kita. Separuh daripada iman. Makna dia apa tuan-tuan? Bila kita ini sentiasa dalam keadaan bersih, maka kita dah ada sebahagian iman ataupun dah selangkah kaki kita ke syurga. Kenapa tuan-tuan? Ulama sebut, kenapa dikatakan bersih itu sebahagian daripada iman? Kerana salah satunya syarat sah setiap ibadah yang kita buat ni nak kena ada tahur ataupun taharah. Sebab tu kalau kita buka kitab-kitab fiqh, maka depan bab pertama, koklah kitab mazhab mana pun, bab pertama kita akan belajar bab taharah. Kenapa ulama letak bab taharah nombor 1 sekali? Kerana taharah ni lah punca segala ibadat kita diterima Tuhan. Bahkan ada orang yang tak selesai bab suci ataupun bersuci ini tuan-tuan, menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat berjalan di satu kubur yang lama. Maka Nabi pun khabar, tengok di tempat perkuburan lama tu ada 2 orang. Nabi pun tunjuk, innahuma yu'azzibani. Sesungguhnya 2 orang yang duduk dalam kubur itu sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Yang kenapa tuan-tuan? Kata Nabi yang pertama, ahaduhuma, salah seorang daripada 2 orang yang diazab tu, salah satunya la yastahzi'u anil bauli. Dia tak selesai masalah kencing. Baul ni apa? Baul ni kencing. Kita orang lelaki khususnya, berapa ramai orang yang lepas dia kencing tu dia tidak berdahim. Kadang-kadang ada sikit balance baki tu setitik. Lepas tak berdahim tu basah kadang-kadang di kain. Dilek je masuk sembahyang. Tuan-tuan, ini salah satu punca yang Nabi kata kepada orang dalam kubur tadi, dia diazab kerana dia tak selesai mengenai taharah kencing dia. Sebab tu sunat kita lepas kencing tu daham habis supaya keluar habis. Bagi keluar habis. Kadang-kadang dia tak keluar sehari tengah rukuk ataupun tengah sujud, keluar sikit. Ada dengar tak? Ada setengah orang yang gitu. Maka ini yang jadi masalah yang Nabi sebut dalam hadis ni kepada sahabat-sahabat, diazab dalam kubur. Baik-baik sedekah semua ada, tapi dia tak selesai masalah taharah. Bahkan seorang lagi pula yang Nabi kata pada sahabat, 2 orang diazab, seorang lagi yamshi bin namimah. Dia berjalan, dia mengadu domba, dia bawa berita-berita yang tak sahih. Dulu berjalan, kita sekarang ni tak berjalan pasal PKP. Dok, maka kita berjalan dalam Facebook, kita jalan dalam medsos, jalan dalam Twitter, jalan dalam apa nama lagi macam-macam, TikTok, berjalan di situ. Dan kita bawa benda-benda yang kita tak pasti. Maka inilah antara punca diazab dalam kubur. Maka tuan-tuan bila nak share satu maklumat dalam Facebook apa, pastikan benda itu pasti benar atau tak benar. Kalau tak, takut benda tu fitnah dan kita masuk dalam hadis yang Nabi kata tadi, yamshi bin namimah, nauzubillah min zalik. Yang pertama, kita nak bersihkan diri kita daripada kekotoran supaya kita dapat sebahagian daripada iman. Bahkan orang yang jaga kebersihan diri ni tuan-tuan, dia jaga kebersihan diri, satu kelebihan dia dapat. Antaranya kebersihan diri di sini maksudnya dia sentiasa bersuci, sentiasa dalam keadaan berwudu. Pernah suatu hari Nabi dia panggil Bilal, ya Bilal, wahai Bilal. Nabi kata kepada Bilal, wahai Bilal, sesungguhnya aku telah masuk ke dalam syurga. Sami'tu khashkhashatak amami. Aku dengar dalam syurga tapak kaki kamu amami, di depan aku, wahai Bilal. Maka apa amalan yang kamu buat? Apa yang kamu buat, wahai Bilal? Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka Bilal pun kata, ma azantu qattun illa sallaitu raq'ataini. Tidaklah aku azan melainkan selepas azan aku semayang sunat 2 rakaat. Ini amalan pertama Bilal. Kemudian Bilal kata lagi,
Tidak aku apa ke nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku tidak batal, tidak aku berhadas melainkan aku berwuduk. Maka ni dua amalan yang Bilal buat. Maka Nabi berkata, lihaza, oh punya sebab inilah kamu masuk syurga mendahului tapak kaki kamu tu aku ni, dengar tapak kaki kamu di depan aku. Apa dia tuan-tuan? Dua amalan. Pertama, semayang sunat 2 rakaat selepas azan. Sunat apa? Qabliyah. Jangan kita tinggal. Semua solat-solat fardu ada solat sunat qabliyah. Subuh ada qabliyah, bahkan Nabi sebut rak'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala. Solat subuh 2 rakaat. Apa subuh pula? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada kita dapat segala dunia dan isi-isinya. Tapi rebut tak kita? Tak ada. Subuh pun tak sampai kadang. Ini bukan orang sini lah. Yang dia berebutnya Jumaat. Jumaat tu memanglah tentu-tentu kena rebut. Tapi semayang fardu ni, nama pun fardu, wajib juga. Fardu kifayah datang semayang subuh berjemaah. Kalau semayang Jumaat, fardu ain. Tapi dua-dua tetap fardu. Tapi semayang raya, sunat, bukannya wajib. Datang semayang raya puasa kemarin. Kita tengok semayang raya puasa kemarin. Puasa raya haji kemarin. Penuh tak? Penuh. Subuh ada penuh apa tu? Orang kita tu tak nampak. Sunat je. Semayang raya haji ke, raya puasa ke, tarawih ke. Sunat. Sunat bukan kata tak payah. Makna kata bila ada sunat dengan wajib, pastikan wajib tu kita buat. Sunat tu kita iringi pula dengan yang wajib. Ni kita banyak pulun yang sunat. Begitu tak dengan sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isyak, boleh buat belaka. Dan yang kedua tadi, apabila bin Rabah buat, dia sentiasa memastikan diri dia itu tidak berhadas. Maksudnya sentiasa berwuduk. Batal ambil. Dengar simple tuan-tuan. Balik cuba buat. Balik cuba buat. Tak payah ambil yang pertama, ambil yang kedua contoh. Kalau pertama kot rasa dua-dua nak buat berat, ambil satu dulu, cuba. Nampak simple tuan-tuan, dengar alah sembahyang sunat 2 rakaat je. Dengar apa tu, tapi tak ada kadang-kadang kita istiqamah. Dengar ambil wuduk je, tak boleh. Tak mahu je. Maka siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia dapat. Man jadda wajada. Siapa bersungguh, maka dia dapat. Maka cubalah ikhtiar macam mana nak bagi jaga wuduk, macam mana Bilal bin Rabah jaga wuduk, dan antara kelebihan dia mendahului tapak kaki di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, jaga hati kita, jaga kebersihan kita, jaga diri kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkara yang kedua dalam hadis yang kita baca. Pertama tadi at-tahuru syatrul iman. Pertama, kebersihan mendapat ataupun separuh daripada iman. Yang kedua, Nabi kata alhamdulillah tamlaul mizan. Sebut sekali alhamdulillah, pahala yang kita dapat tuan-tuan memenuhi penuh timbangan mizan kita. Sekali sebut alhamdulillah, apa salahnya tak? Duk sambil-sambil alhamdulillah. Ini kita tak, bila orang sebut benda yang baik dalam WhatsApp ke apa, okey juga, boleh juga. Just sekali alhamdulillah sebut, tulis ke apa ke. Kurang-kurangnya bila orang baca dengan sebab kita buat tulis alhamdulillah tu, dia dapat pahala. Macam mana pahala yang dia dapat? Seperti mana memenuhi timbangan mizan dia nanti. Kita ni yang menyebabkan dia dapat pahala juga kafa'ili. Man dalla ala khair kafa'ili. Siapa yang mengajak orang ke arah kebaikan, maka dia dapat pahala kafa'ili, seperti mana orang yang buat tadi. Nampak simple. WhatsApp kita tulis alhamdulillah, orang pun baca alhamdulillah. Oh punya tuan-tuan, pahala yang kita dapat memenuhi timbangan mizan. Nampak simple, tapi benda ni lah tuan-tuan, bagi orang yang tamak nak masuk syurga, dia akan cari. Tapi kita hari ni duk sibuk apa? Duk sibuk berbala, duk sibuk ngata kamu kata aku kata kamu.
Sampai kita lupa perkara-perkara yang mudah untuk kita dapat pahala tadi. Kemudian Nabi kata pula, bukan setakat alhamdulillah, Nabi sebut pula subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Nabi kata pula bila kita sebut pula subhanallah alhamdulillah, kedua-duanya menyebabkan penuh timbangan kebaikan kita, ataupun kata Nabi, pahala yang kita dapat dengan sebut subhanallah walhamdulillah. Dua tu, belum lagi masuk Allahu Akbar, baru dua tu. Maka pahalanya Nabi kata memenuhi langit dan bumi. Ya Allah tuan-tuan, mujalah pahala dia kita tak nampak. Penuh tuan-tuan, pahala Tuhan nak bagi pada kita dengan kita zikir perkara-perkara macam mana Nabi SAW sebut. Tambah-tambah zikir yang kita sebut ni tuan-tuan, yang Nabi SAW suruh. Tambah-tambah zikir yang kita amal tu yang Nabi SAW sebut secara jelas dalam hadis. Subhanallah, alhamdulillah. Penuh timbangan kita. Bahkan nak gambarkan pada kita besar mana pahala seluas langit dan bumi. Siapa kita semayang jenazah tuan-tuan? Siapa yang semayang jenazah? Nabi sebut man salla janazah falahu khiratun. Dia dapat pahala satu khirat bila kita semayang jenazah. Siapa pula semayang jenazah kemudian ikut sampai selesai majlis pengkebumian, baginya 2 khirat. Dan sekecil-kecil satu khirat itu Nabi kata mislu jabalil Uhud, sebesar gunung Uhud itu satu khirat pahala yang kita akan dapat. Apa dia amalan buat? Semayang jenazah saja. Semayang jenazah. Tapi kita dengar orang mati, Covid. Covid juga. Kita semayang jenazah. Kalau boleh hadir. Tak boleh hadir, semayang raib. Moga-moga kita dapat pahala yang besar bagi orang yang tamak. Bagi orang yang tamak kan pahala. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah nak buat baik. Patut kita apa itu dengar kawan tu pergi, boleh pahala kita pendok juga pahala. Ini yang disuruh agama. Tapi kita tak. Lumba juga. Lumba siapa paling banyak kebun royan. Dia mana beli kita pun tak boleh jadi orang sebelah. Aku kena beli juga. Carilah kebun royan ulu kosor lah. Pergi ke Kati, Bantai Bin, merata cari. Masa tengok orang beli kebun, kita pendok juga. Itu yang dia lumbanya. Nak beri, beri dosa udah buah morah ni dah sampai dah. Dulu haram. Kita dah orang dah bagi, jangan kita kata apa itu dah. Ini kawan bos banyak bukit apa tu 3-4 kali jatuh mutu. Tiba-tiba bila sampai rumah kita itu kita lagu mana? Dah morah baru ngantar ya dulu. Dulu haram ngantar tengah RM12, tengah RM2 ni. Tu dah perangai kamu. Dah orang bagi tu lah kamu. Kata je lah terima kasih. Aduh tuan-tuan rahmat Allah. Itulah kita jenis payah nak bersyukur. Dah payah nak bersyukur. Mahir tak bagi pun dia kata. Dia jadi berapa macam mana? Kisah naik apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ke nama Luqmanul Hakim dah dengan anak dia ya. Naik unta, naik keldai. Ada keldai seekor, dia pun tarik keldai bagi anak naik atas. Orang pun bila sampai tengok apalah Luqman ni tarik anak pula bagi naik. Tak patut betul ya anak ni bapak tarik. Dia pun bila kata apa itu turunlah, anak dia pula tarik. Luqman lelaki pula duduk atas. Jalan-jalan nampak lagi orang komplain lagi. Apa punya teruk anak ni? Apa punya teruk bapak ni, dia ni atas anak tarik. Dia pun heran. Tak kena juga. Sudahlah. Dah, jom kita naik 2 orang. Nemo pun naik 2-2 kedai. Jumpa lagi orang depan. Kata lagi, apa kita berakim. 2-2 pergi naik kedai. Teruklah kedai tu. Udah dia pun, sudahnya. Dah, kita turun 2-2. Kita tarik. Sampai depan ada lagi orang komplain. Apa tengin menor? Ada binatang tak naik, 2-2 tarik. Penin Luqmanul Hakim. Macam mana sebenarnya nak buat ni? Semua dah dia buat.
Nak cerita itulah persepsi manusia pada hari ini. Sebab itulah yang menilai itu siapa? Yang menilai itu Allah Ta'ala. Kita buat benda baik, ada suruhan dalam Quran, ada suruhan dalam hadis. Apa yang kita buat tak ada tegahan apa-apa dalam agama, kita buat. Kita buat. Siru ala barakatillah. Buatlah baik. Apa orang kata, buat tak tahu aja. Kalau betul kita buat benda itu benda baik. Sebab bila kita nak bertahan, tuan-tuan, macam Luqmanul Hakim cuba mempertahankan diri dia tadi tu. Ada dia kacau orang tak? Tak ada. Dia dengan kedai dengan anak dia je. Tapi kalau kita nak kotim, nak jawab semua komen-komen netizen ni, tuan-tuan, apa Luqmanul Hakim? Dia takkan nak jawab. Tapi semua tak betul jawapan. Semua tak dapat bagi orang netizen tadi puas hati. Memang sampai ke sudah dah. Ni sejarah dah membuktikan Luqmanul Hakim ni orang yang paling cerdik, tuan-tuan. Orang hak cerdik. Kita ni apa banding dengan Luqmanul Hakim ni? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sambil kita duk buat kebaikan, jangan lupa kita banyak kan berzikir macam mana disebut tadi. Apa benda? Subhanallah, alhamdulillah. Di sini dah tentu dah benda baik. Nak update status Facebook kita, nak update status Twitter, sebut. Jom sama-sama kita sebut alhamdulillah. Sekali aja dah. Cukup lah. Orang baca status kita, cara tak langsung dia dah baca dah alhamdulillah. Ini tak habis-habis. Kita tengok pun pening, tuan-tuan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi khabar pula ringan je sebenarnya nak nyebut perkataan tasbih zikir ni. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Sahih Bukhari, tengok belakang sekali, Imam Al-Bukhari letak satu hadis, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat atau kama-qala yang dicintai Tuhan yang Maha Pemurah. Khafifatan 'ala lisan, cukup ringan untuk kita sebut di mulut. Thaqilatan bil mizan, tapi esok di mizan timbangan pahala kita berat seberat-berat. Thaqilah ni berat sungguh. Apa benda, tuan-tuan? Amalan yang senang nak sebut di mulut tapi berat timbangan di akhirat. Pertama, subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dengan segala sifat kepujiannya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha agung. Senang tak? Senang je. Tak gaduh kita panjat bukit nak cari doyan beri. Tak sampai lagi tutup pun betul pahala. Nak cerita ringannya kita nak dapat pahala. Senangnya tak disebut di mulut tapi besar ganjaran pahalanya. Termasuklah subhanallah yang kita baca tadi, termasuklah alhamdulillah yang kita baca tadi. Semua ringan nak sebut di mulut, tapi benda ni kita tak nak sebut, kita tak nak viral kan. Pasal kita tak nampak. Pasal apa? Dia nampak di akhirat nanti. Di akhirat nanti nampak. Sekarang ni tak nampak. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis yang kita baca tadi, was-salatu nurun, dan solat itu, semayang itu adalah cahaya. Semayang kita ni Nabi kata adalah nurun. Nurun ni cahaya yang luruh, yang dia menerangi di mana jalan yang kita lalu. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang kita ini akan mencegahkan kita buat daripada perkara yang fahsya, akan meninggalkan kita perkara-perkara yang mungkar. Ustaz, ada orang dia semayang siap masjid surau lagi, Ustaz. Dalam masa yang sama orang sujud dia kopak tabung. Ada. Awak ada pengalaman. Bukan awak yang ngopak tu. Bukan pengalaman awak ngopak.
Kamu semayang di masjid dengan orang rumah waktu tu. Waktu anak tak ada lagi rasa. Baru kahwin, bawa lah orang rumah. Dia jenis semayang letak telefon dalam beg tangan duduk di depan tak. Sujud-sujud, atau awak ngajar waktu tu. Apa ni dah datang kuliah maghrib. Awak lah orang rumah. Sekarang anak dah ramai dekat tengah dozen. Jadi tak di rumah lah. Apa kenapa balik-balik masjid ni? Cari dah tak ada. Dia kata tengah sujud ni melangkah. Ada sungguh tak? Ada juga orang lepas tu semayang Ustaz. Tuan-tuan, ini semua geng siapa? Geng apa ketua munafik tu? Bin Sahlul tu. Apa kena nama? Dah lupa nama ketua munafik. Semayang belakang Nabi juga. Tapi munafik, ketua munafik. Kenapa tuan-tuan? Ada orang yang dia semayang, tetapi semayangnya tak menyebabkan dia dekat dengan Allah. Maka semayang ini tidak menjadikan dia dekat dengan Allah illa bu'da man lam tunhah salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang tidak mencegahnya dirinya dengan sebab dia solat daripada melakukan perkara fahsya dan perkara munkar, maka semayangnya itu tidak dekatkan dia dengan Allah. Sebenarnya semayang dia itu menjauhkan dia dengan Allah. Maknanya apa? Semayangnya tidak berkualiti, semayangnya tidak sempurna. Fahsya ni apa? Mungkar ni apa? Mengapa sebut dua? Tak selalu kita dengarkan fahsya, mungkar. Mungkar ni benda kejahatan yang nampak, yang boleh kita tolong tegah. Apa benda? Kan Nabi sebut dalam hadis yang biasa kita dengar, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat perkara-perkara mungkar. Maknanya mungkar ni kejahatan yang nampak, yang boleh kita tegur, yang boleh kita cegah. Fahsya ni kejahatan juga, tapi orang tak nampak. Fahsya ni kita yang tahu dalam diri kita. Apa benda? Ria dalam diri kita. Takbur nampak tak? Nampak. Kes Rabban besar tengok dalam hati tu duk rasa hebat orang lain tak pakai serban koman. Duk merasa diri kita besar, itu fahsya. Maka semayang kita ni dia akan menyebabkan kita hilang perkara fahsya, hilang perkara mungkar. Tapi bila kita tak hilang fahsya, tak hilang mungkar, sebenarnya kita tidak menepati semayang yang macam mana Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang. Cara Nabi SAW semayang. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu semayang sampai kita tua, tok guru ajar. Sampai hari ni kan, tok guru duk mengajar bab semayang di masjid di surau. Kalau ikutkan dah mengaji sejak daripada umur 18 tahun, 14 tahun, sampailah 83 tahun. Malah ada datang masjid surau. Pasal dia mau duk cerita bab semayang dulu awak ngajar dah. Ada juga orang rapi tu, dia nak belajar tajuk lain. Semayang tak ada lah. Tapi bila nanya ke dia rukun semayang, rasa 33 perasan. Melampau-lampau air ketumnya tak. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita. Benarnya dalam semayang ni cukup luas. Banyak lagi benda yang kita tak tahu ni. Sampaikan orang yang mendapat sifat-sifat semayang yang sebenar, bila dia semayang, dia berasa dia sedang berehat. Sampai Rasulullah kata kepada Bilal, wahai Bilal, aqimis salah, qamatlah untuk semayang. Arihna, rehatkan kami wahai Bilal dengan qamat untuk kami semayang. Pernah kita apa itu? Naik rombongan kat Kiah pergi Langkawi. Sampai kat apa? Orang Ponti kat mana selalu? Padang Serai. Oh, kita berehat sekejap ya. Orang berehat kat mana? Oh, carilah kedai-kedai makan. Pernah ada driver bas tu berhenti ke masjid. Berehat. Sembahyang. Kita pun kata kat driver bas, abang, kami nak berehat. Driver bas kata, inilah rehat Rasulullah. Sembahyang. Kita pun, abang, berapa dos abang ambil vaksin ni? Tu kita, pasal kita tak faham, kita tak dapat nikmat zuk semayang macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat. Arihna wahai Bilal, rehatkan kami. Inilah baru semayang yang berkualiti, semayang
mencegahkan kita daripada buat fahsyat dan buat munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tuan-tuan dengan sahabat, bila takbir dah lantaklah apa berlaku pun, tak ada apa dah kisah. Burung mari hinggap ke, sampai kan para salafus soleh ni sembahyang burung mari hinggap, menyangkakan seperti tunggul kayu kerana tidak bergeraknya ketika mana sembahyang. Tapi kita tengah sembahyang ni tuan-tuan, siap picit jerawat pun ada. Ni pun bukan sini, garu belakang ni, dah apa benda lagi kita tengok. Garu betih lah tengah sembahyang tuan-tuan. Di waktu kawat tu tidak pula bergoyang-goyang. Tak. Kawat siapa yang askar tu tengok kawat. Ada pernah gerak tak bila nak cek barisan? Nak kentut pun tahan. Pasal nak kan tegak-tegak, tapi sembahyang dia punya bergoyang. Tak percaya tuan-tuan tengok kerang. Kiri kanan, depan belakang, mayah hujung. Syuk. Kata kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan sembahyang kita tu sembahyang yang berkualiti untuk menyebabkan sembahyang kita ini menjadi cahaya kepada kita. Sembahyang ni tuan-tuan, bila kita mati esok dia akan menjadi cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahayanya dia akan yas'a, berlari, dia duduk di antara tangan kita di depan, bi aimanihim, dan antara keliling kita. Cahaya kita akan bergerak di depan dan keliling kita. Cahaya apa? Cahaya daripada semayang kita ni tuan-tuan. Di akhirat nanti, siapa yang semayang sempurna. Dan ada dalam riwayat lain Nabi cerita semayang ni bila kita mati esok, semayang kita ni datang pada kita dalam kubur kita yang asalnya gelap belaka. Maka datang orang yang baik, semayangnya elok, datang sembahyang tadi tu seperti cahaya putih melepak menerangi kubur kita. Dan kita tanya, siapa kamu? Maka amalan semayang kita kata, akulah ibadat salatmu. Kamu di dunia dulu jaga aku putih bersinar apa ni, maka hari ni aku akan terangi kubur kamu. Ni satu orang Nabi cerita. Ada satu lagi orang Nabi cerita mafhum hadisnya, datang cahaya tu, datang lembaga tadi putih, ni lembaga tu menjadi kehitam gelap, yang gelap daripada kegelapan kubur dia. Maka dia pun tanya orang kedua ni, siapa kamu? Dia pun kata, akulah ibadat solat kamu. Semayang juga tapi gelap, hitam. Maka kamu tak jaga aku di dunia sampai aku hitam apa ni, hari ni aku akan biar kamu kegelapan dalam kubur kamu. Maka datang malaikat. Nabi cerita malaikat akan gulung amalan semayang orang yang hitam ni, lalu dilempar pada dada muka orang yang punya amalan tadi tu tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita kena semayang benar. Belajarlah bab semayang ni betul-betul tuan-tuan. Lalu ngaji dalam kitab Munyatul Musalli tu dah berapa kali khatam dah kan kat sini dah. Ustaz Abdul Talib dah. Berapa kali khatam dah rasa? Kan dia sebut, Syekh Daud sebut ada berapa ribu perkara dalam semayang. Kat depan tu kesempurnaan depan tu pula. Tapi kita tak pernah tahu. Bahkan kadang takbir tu pun kita tak tahu. Kesempurnaan takbir ada berapa tak tahu pula. Tapi bila orang tanya nak ngajar bab semayang, tak apalah. Tak no gitu ya. Bahkan amalan yang mula-mula Tuhan akan tanya bila kita mati esok adalah semayang. Fa in saluhat, kata Nabi, kalau semayang kita elok, saluhat sairu amalih, maka eloklah amalan-amalan yang lain. Wa in fasadat, tapi kalau semayang kita rasa tinggal semayang hari ni 4, esok 3, lusa 2, tulat jadi 7, qada. Dah. Tunggal langgang semayang ni, kadang hidup kadang fasadat sairu amalih, maka rosak segala amal-amal kebaikan dia yang lain. Yang ni yang kita takut. Habis amalan baik-baik kita lain tak dikira, rosak sebab semayang kita tak jaga. Sebab tu disebut as-salatu imaduddin. Semayang itu adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang
menunaikan semayang, maka dia menegakkan agama dalam diri dia, maknanya dia menyebabkan pahala-pahala yang dia buat tu dikira di akhirat. Siapa yang meninggalkan semayang, wa man tarakaha, meninggalkan semayang, faqad hadamad din, maka sesungguhnya dia meruntuhkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri dia, tuan-tuan. Penat je kita buat baik, baca Quran dan sebagainya, runtuh habis dengan sebab semayang kita tak betul, dengan sebab semayang kita tinggal. Maka kita nak semayang itu menjadi nur pada kita di akhirat nanti, tuan-tuan. Dia Nabi sebut perkara yang seterusnya, wa sadaqatu burhanun, dan sedekah kita ni, tuan-tuan, menjadi burhanun. Burhan ni tanda. Tanda apa? Tanda kita percaya kepada apa yang Allah sebut dalam Quran. Tanda percaya kita kelebihan-kelebihan yang Nabi sebut dalam hadis Nabi tentang kelebihan sedekah dan sebagainya. Burhan ni tanda, ataupun burhan ni kalau kita tengok maksudnya dari segi terjemahan burhan ni, dia adalah juga bermakna cahaya. Cahaya apa? Burhan ni adalah cahaya matahari, cahaya yang keluar daripada matahari di permukaan matahari. Itu disebut sebagai cahaya yang nama dia burhan, cahaya matahari. Kalau nur adalah cahaya yang lurus, itu beza. Dia macam-macam, nampak macam sama cahaya tapi berbeza pengertian cahaya tu. Maka sedekah ni adalah burhan, cahaya yang cukup terang yang keluar di keliling matahari tu. Dalam satu hadis yang lain Nabi cerita, Nabi sebut apa maksud burhan ni. Nabi berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innar ruhal mu'min takhruju min jasadihi laha burhanun ka burhanis syamsi, atau kama qala. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, sesungguhnya ruh orang yang beriman itu keluar daripadanya satu burhanun, cahaya. Siapa yang beriman, bila kita mati, maka roh kita akan keluar dalam keadaan bercahaya. Syarat dia apa? Mukmin. Dia kena betul-betul mukmin. Mukmin ni macam-macam lah tanda dia. Kita risau kita ni tak jadi mukmin tu. Maka orang yang rohnya adalah mukmin, maka dia akan keluar daripada jasad dalam keadaan burhanun, bercahaya. Laha burhanun ka burhanis syamsi. Nabi kata seperti mana burhan, yang cahaya matahari. Dalam hadis ni Nabi sebut burhan, itu adalah cahaya matahari. Maka ulama sebut burhan itu adalah cahaya yang keluar betul-betul keliling matahari. Maksudnya apa? Dia akan menerangi sekalian alam semesta yang ada pada hari ini dari segi makna dia, tuan-tuan. Cuma kita hari ni, tuan-tuan, sedekah ni, itu yang jadi isu hari ni. Kawan tu kata orang ni kata orang tu, kita tak larat nak sebut dah. Padahal Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha azab. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha azab. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada kita bersedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha azab. Daripada kita bersedekah kemudian kita buat buruk pula daripada sedekah-sedekah kita tadi tu. Ataupun kita buat perkara yang buruk. Kita sedekah tapi kita buat buruk. Apa buat buruk ni, tuan-tuan? Macam-macam. Menunjuk-nunjuk dengan niat kita, tunjuk kita hebat, kita mempertikaikan orang bersedekah, kita mempertikaikan apa, kita juga bersedekah. Contoh, banyaklah ayat-ayat Quran cerita tentang bersedekah. Boleh tak kita, tuan-tuan? Maka daripada ke dalam keadaan begitu, kita bercakap baik ini, kita bercakap perkataan-perkataan yang ma'ruf itu lebih baik daripada kita bersedekah tapi mengundang macam-macam fitnah dan sebagainya. Macam tu konteks kita nak faham. Maksudnya apa? Tuhan nak bagi tahu pada kita dalam Quran, bila kita sedekah, jangan kita menimbulkan macam-macam perkara yang menyebabkan menjadi dosa.
Bahkan daripada kita bersedekah dalam keadaan begitu, lebih baik kita bercakap perkataan-perkataan baik daripada kita bersedekah dan sebagainya, tetapi mengikut datangnya fitnah, datangnya dosa dan sebagainya. Dia yang berlaku yang kita kena duduk sama-sama jaga. Kita pun sama juga. Jangan kita menjadi batu api. Hari ini banyak orang menjadi batu api. Dia tak sedekah pun. Tapi disebabkan perkataan dia menyebabkan orang yang baik ini asal salah faham, menyebabkan jadi pergaduhan dan sebagainya, merosakkan pahala orang habis. Siapa puncanya? Puncanya kadang-kadang kita yang tak tahu apa puncanya. Nabi pernah tengok dua orang yang bergaduh, tuan-tuan. Dalam riwayat cerita, Nabi tengok dua orang bergaduh sambil-sambil hang kata aku kata hang, kamu kata. Macam itulah lebih kurang keadaannya. Maka Nabi pun kata kepada sahabat, inni la'alam kalimah, sesungguhnya aku tahu satu perkataan, kalaulah mereka menyebut perkataan itu, la zahaba anhu ma yajid, kata Nabi, nescaya akan hilanglah apa benda yang ada dalam hati mereka yang duk bergaduh dua ni. Apa benda? Nabi kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini Nabi sebut dengan jelas dalam hadis ni. Nabi kata bila nampak dua orang tu bergaduh tu, Nabi kata pada sahabat, aku tahu perkataan apa yang sepatutnya mereka ni sebut supaya hilang hilang perasaan dia, B hilang perasaan dia. Apa benda? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bila kita tengok orang bergaduh dalam Facebook contoh, kita jangan duk sokong A, kita jangan duk sokong B. Kalau kita tak tahu apa dia A, apa dia B, kita agak-agak aja. Kita tak tahu pun yang sebenarnya hakikatnya macam mana. Adakah dia buat baik betul, adakah dia tipu dan sebagainya, kita tak tahu. Malailah kita yang menjadi saksi dan sebagainya. Na'udzubillah, wallahu alam. Kita tak tahu, maka apa yang terbaiknya kita tulis je kalau nak tulis juga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka kita dapat pahala yang besar mengamalkan macam mana hadis yang Nabi sebut yang kita baca tadi itu, tuan-tuan. Tulis je besar-besar. Bayangkan ada 1000 netizen tulis perkataan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Semua tulis apa tu, tuan-tuan? Insya-Allah dengan izin Allah selesai. Pasal Nabi dah janji dah. Nabi kata kalaulah dia sebut apa itu, inni la'lam kalimah lau qalaha, kalaulah mereka berkata perkataan itu, la zahaba anhu ma yajid, akan hilanglah apa benda yang duduk dalam hati mereka dan bersangka buruk dan sebagainya, hilang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, boleh tak kita sedekah ni tunjuk ke orang masuk Facebook? Kau kita nak sedekah, nak sembunyi-sembunyi? Dua-dua boleh, tuan-tuan. Dalam Quran, tuan-tuan, Allah Taala sebut berlaku. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Sekiranya kamu memberi sedekah dan kamu mengiklankan dengan niat untuk galakan pada orang. Wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara. Dan kamu sembunyikan sedekah dan beri pada orang-orang fakir miskin, itu adalah baik bagi kamu. Menunjukkan apa? Dua-dua boleh. Allah Ta'ala datang ke waw di situ. Waw di sini, bila datang waw itu adalah ataf li mutlaqil jam'i. Dia sebut waw itu maknanya dia nak kedua-dua keadaan boleh. Lain datang ataf li takhir, kena pilih salah satu. Tu datang aw, begitu. Pilih salah satu. Bila datang ataf li mutlaqil jam'i ni dua-dua boleh. Dia nak sedekah tunjuk boleh, nak sedekah sembunyi pun boleh. Tapi dengan syarat, bila sedekah tunjuk kena ada niat untuk sebagai ikutan kepada orang. Ikutan kepada orang. Maknanya apa yang kita buat tu sebagai satu galakan untuk orang tiru sama kita. Bila kata niat, siapa yang boleh tahu niat orang? Siapa boleh tahu, tuan-tuan? Kita boleh tahu ke niat orang? Tuan-tuan dengan orang rumah kita, dengan orang rumah kita pun tak tahu apa niat dia. Nah, kalau kita tahu niat dia, tuan-tuan, tak bergaduh lah. Nah, tak bergaduh lah laki bini pasal tahu apa dalam hati laki tu. Tapi kenapa Allah tak buat gitu?
Lagi senang Ustaz Allah buat gitu. Kita tahu hati bini, bini tahu hati kita. Kan? Agak orang lagi senang. Senang apa lagi lah bergaduh. Nak, lalu depan janda. Isteri dengar hati suami. Kalau aku dapat buat bini kedua ni, sungguh. Situ je kena tumbuk. Ujar Tuhan tak bagi tahu. Kalau lah kita sampai boleh tahu niat hati orang. Padahal suaminya niat je. Salah tak suami niat apa itu? Tak apa berani nak ganggu ni. Nak nanya betul ni. Salah tak niat apa itu? Tak salah tuan-tuan. Kita niat apa itu dapat pahala pula. Awak bukanlah nak ajar apa itu, nak kabur. Kita sampai niat pun tak berani. Bukannya nampak. Malah orang rumah tak setuju, mana pun tak setuju dah. Setuju tapi jangan suami saya. Nak ceritanya tak salah, benda tu niat je lah. Niat dapat pahala. Tak? Bacalah surah An-Nisa tu. Tandaklah awak baca, kerana memang tak gemar. Baca surah An-Nisa depan tu kan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba'. 3, 2, 3, 4. Kalau tak mampu fawahidah ataupun satu. Maknanya bila kita niat dapat pahala. Walaupun tahu tengok gaya pakat pahala niat belaka. Jadilah. Kembali cerita kita tadi. Bila kita bersedekah, pastikan kita niat kita betul. Dan kita nak petikai niat orang, itu bukan kerja kita. Pasal kita nahkum bizzawahir. Kita hanya menghukumkan seseorang itu hanya yang zahir je. Wallahu yatawalla bis-sarair. Dan Allah itulah yang mengetahui segala yang tersembunyi. Maka kita tak boleh nak hukum seseorang. Niat dia ikhlas, maka dia boleh pahala. Niat dia apa kenama tak ikhlas, niat dia kerana manusia, maka dia dapat manusia, dia dapat nama. Ni yang Nabi sebut dalam hadis yang Imam An-Nawawi tak nombor 1. Buat kebaikan kerana manusia, maka dia dapat manusia. Kerana dia nak menikah, dia dapat perempuan yang tak dinikahinya. Fa hijratuhu ma hajara ilaih. Maka apa kebaikan, apa kebaikan yang dia buat itu, maka dia dapat apa macam yang dia nak. Tapi dia tak dapat Allah dan Rasul. Apa yang kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Maka sekali lagi saya khabar, maka kita jangan dok menjadi batu api. Mana-mana orang bertikah, mana-mana orang bertikai dan sebagainya, kita kalau tak tahu apa-apa, sebut je lah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tahu, kalau dia tahu, maka dia datangkan bukti dan sebagainya, maka ini barulah masuk peringkat yang seterusnya. Kalau ada penyelewengan dan sebagainya datangkan bukti, selesaikan di mahkamah dan sebagainya. Contohnya lah kan. Maka kalau betul berlaku penipuan dan sebagainya, tak perlu kita nak mendakwa tanpa ada bukti yang kita tahu. Dan wasabru diya'un wa qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan sabar itu adalah juga cahaya, dan Quran itu adalah hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Dan Nabi sebut pula setiap manusia itu berpagi-pagi kita menjual diri kita. Allah Ta'ala bagi modal, nyawa, tenaga, kekuatan dan sebagainya, lalu kita meniaga dengan modal yang Allah beri pada kita tiap-tiap hari. Famu'tiquha, ada orang yang berjaya dibebaskan diri dia daripada syaitan. Maksudnya dia menggunakan modal Allah Ta'ala beri untuk dia dapat pahala. Dan ada orang yang dia mubiquha, dia tak berjaya mendapat untung daripada modal yang Allah beri, maka dia ikut syaitan. Maka di sinilah datangnya dosa dan sebagainya. Modal sama tak? Sama. Allah bagi tuan-tuan menyawa, saya menyawa, tuan-tuan ada duit, saya ada duit, semua ada. Cuma tak sama dah kadang-kadang. Dari segi apa orang kata, nilai dan sebagainya. Tapi semua Allah Ta'ala beri sebenarnya. Macam mana Allah Ta'ala sebut, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah lah yang mengilhamkan, beri kita pilihan untuk kita mendapat dosa ataupun mendapat pahala. Qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah siapa yang mensucikan, maknanya memilih jalan yang baik dengan modal yang Allah Ta'ala beri tadi tuan-tuan. Maka kita hari ini, daripada kita dok mengatur orang bersedekah, baik kita sendiri yang bersedekah. Sedekahlah berapa yang kita ada pun dalam keadaan
ramai orang yang terkesan dengan COVID-19 dan sebagainya. Walaupun kita sedekah sekupang sekalipun, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, takutlah kamu dengan neraka walaupun kamu bersedekah dengan sebiji buah tamar sekalipun. Bila kita dah bagi, kita jangan pula petikai pada orang terima tadi tu. Kamu ni sebenarnya kamu buat apa awak bagi kemarin? Dah, kita dah bagi, dah senyap dah. Jangan kita duk petikai-petikai. Dia tipu ke, dia apa ke, maka itu dosa dia. Cuma kalau kita dah rasa dia ada bukti nipu, janganlah kita bagi dah. Contohnya begitu. Lah tak ada apa-apa benda yang kita membuktikan dia nipu dan sebagainya, kita tak boleh nak tuduh dia. Kenapa? Kerana al-bayyin ala mudda'i. Keterangan bukti itu mesti ada kepada orang yang melemparkan tuduhan. Bukan orang yang kena lempar tuduhan tu datangkan bukti. Kita banyak kata faham macam tu. Ikut hukum agama, kita yang tuduh orang, maka kita datangkan bukti. Hari ni terbalik. Kita tuduh orang yang kena tuduh pula kena defend diri dia datang bukti. Al-bayyin ala mudda'i. Keterangan bukti itu mesti didatangkan kepada orang yang mendakwa, yang menuduh. Gitu kaedah dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kut sekadar tu, maka ada sedikit manfaat pada diri saya khususnya, sama-sama kita untuk sama-sama kita dapat pahala dalam kehidupan kita sebelum kita menuju ke alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Wallahu alam. Mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa. Tak ada soalan dah. Tak ada soalan dah. Saya ustaz sembang, ustaz ngajar dah. Allahu alam. Cukup sekadar tu. Mana yang baik datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.